Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sama-sama kita temukan sekali lagi dalam kita mengenal tanda-tanda besar kiamat. Salah satu tanda besar kiamat ialah keluarnya Dajjal. Sabda Nabi SAW, Ad-Dajjalu mamsuhul aini, maktubun baina ainahil kafir. Dajjal ini tertutup sebelah matanya. Dan di antara kedua belah matanya terdapat perkataan kafara, yakni kafir. Dalam hadis lain, Ad-Dajjalu a'warul aini, al-yumna, kana ainu ainabatun tawafiyah. Dajjal ini buta sebelah matanya, seperti mana terdapat anggur yang kering. Itu terdapat kecacatan pada mata Dajjal. Dan ada hadis lagi sebut Dajjal ini seorang pemuda, kerinting rambutnya dan matanya tersembul keluar. Itulah gambaran yang diberikan oleh Nabi tentang Dajjal. Dan sahabat-sahabat ni pun tertanya-tanya, bagaimana rupa sebenar Dajjal ni kan? Sehinggalah ada satu peristiwa, ada seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari rahimahullah ta'ala pergi berlayar di lautan. Semasa dalam pelayaran itu, beliau telah diuji dengan ombak yang besar dan kapal yang dinaikinya pun terumbang-ambing di laut selama sebulan. Kemudian sedar-sedar saja kapalnya dah terdampar di satu pulau di tengah laut. Lalu Tamim ini bersama dengan 30 orang pengikutnya daripada suku kaum Lukam dan Juzam telah mendarat di pulau tersebut. Dan mereka pun berjalan-jalan di dalam pulau itu. Tiba-tiba beliau ternampak ada seekor binatang yang pelik, yang lebat bulunya, dan tidak diketahui yang mana kepala, yang mana ekornya. Jadi sahabat ni kenal kan binatang ni. Kalau singa, sahabat kenal. Kalau anjing, sahabat kenal. Tapi ni pelik. Bukan singa, bukan harimau, bukan gajah. Memang pelik. Mereka pun bertanyalah kepada binatang ini, siapakah engkau? Aku adalah Al-Jassasah. Itulah nama haiwan tersebut kan. Apa tujuan engkau ada di sini? Aku sedang menjaga satu orang lelaki yang ditakuti. Itu orang ni sedang duduk ataupun tinggal di satu rumah di dalam pulau ini. Dan pergilah ke sana kerana lelaki itu sangat ingin berjumpa dengan kamu semua. Lalu sahabat-sahabat pun pergilah ke rumah tersebut. Sampai saya di rumah itu, sahabat tengok tempat ni macam satu tempat penahanan. Dan mereka pun masuk ke dalam tempat itu. Sampai saja di tempat itu, mereka melihat ada seorang lelaki yang bertubuh besar dan tangan dan kakinya diikat dengan rantai yang sangat kuat. Lalu ditanya oleh lelaki itu dengan 4 perkara. Bagaimanakah keadaan pohon-pohon di daerah Baisan? Apa yang berlaku sekarang? Lalu dijawab oleh Tamim, pohon-pohon di daerah Baisan sekarang ini tumbuh dengan lebatnya. Lalu jawab lelaki itu, tidak lama lagi pohon-pohon itu tidak akan ada lagi. Maknanya matilah. Lalu dia tanya soalan yang kedua, bagaimanakah keadaan Tasik Tiberiah? Adakah masih ada airnya? Jawab Tamim, ya, ada lagi, penuh lagi airnya. Lalu dijawab oleh lelaki itu, satu hari nanti air itu tidak akan ada lagi dan akan kehabisan airnya. Lalu ditanya oleh lelaki itu soalan yang ketiga, bagaimanakah dengan keadaan air mata Zural? Adakah masih lagi digunakan airnya? Ya, betul, masih ada lagi, jawab Tamim.
dan telah digunakan oleh penduduk-penduduk kampung itu untuk tanaman mereka. Dan dijawab oleh lelaki itu, tidak lama lagi air itu pun akan habis juga. Kemudian soalan yang keempat, telah keluarkah seorang Nabi yang tidak tahu membaca dan menulis, dan apa yang diperbuat sekarang? Lalu dijawab oleh Tamim Ad-Dari, lelaki itu telah keluar dan dia telah dipindahkan daripada Mekah ke Madinah, dan dia telah diperangi oleh orang Arab, dan ramai juga daripada orang Arab yang telah mengikutinya, iaitu mengikuti Nabi Muhammad. Lalu jawab lelaki itu, siapa yang ikut Nabi Muhammad dia akan selamat, dan siapa yang tidak ikut kepada Muhammad dia akan sesat. Lalu berkatalah lelaki itu bahawasanya aku adalah Dajjal. Jadi terkejutlah Tamim Ad-Dari dan sekalian pengikutnya, kerana sebelum ini beliau mendengar tentang Dajjal ni melalui sabda Nabi SAW. Dan pada hari itu mereka telah nampak dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri bahawa Dajjal itu ialah seorang manusia yang sedang dikurung di satu tempat di dalam pulau tersebut. Kemudian Tamim Ad-Dari beserta dengan pengikutnya pun keluar daripada pulau itu dan pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menceritakan kesemua perkara tersebut. Lalu Rasulullah SAW pun membenarkan cerita yang dibawa oleh Tamim Ad-Dari ini. Kemudian Tamim Ad-Dari pun menyatakan keislamannya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah cerita daripada kisah Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal. Jadi ini adalah tanda-tanda sebelum keluarnya Dajjal. Kalau kita lihat hari ini di Tasik Tiberia ni terletak di Israel. Tasik ini telah surut sedikit demi sedikit. Jadi Dajjal ni dia mempunyai berbagai-bagai kelebihan. Di antara kelebihan yang ada pada Dajjal ialah bersama-sama dengan Dajjal ada kesenangan dan kesusahan. Bermaksud Dajjal nanti bila dia keluar, dia akan pergi ke semua tempat, ke kampung-kampung, ke bandar-bandar, dan tidak ada satu tempat pun yang tidak dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Kerana Mekah dan Madinah dijaga oleh malaikat. Jadi apakah fitnah-fitnah yang dibawa oleh Dajjal? Dajjal akan datang dan membawa segunung roti, dan Dajjal akan menawarkan roti dan makanan kepada mereka-mereka yang lemah imannya. Jadi siapa yang lemah iman akan mengikuti Dajjal kerana kelaparan. Sedangkan pada waktu itu 3 tahun kemarau, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tumbuhan pun yang hidup, atau binatang ternakan pun tak ada yang hidup. Jadi manusia ketika itu dalam kacau bilau, dalam kesusahan. Bila berlakunya keadaan sedemikian, maka Dajjal pun keluar dengan membawa makanan, dan ramai di antara manusia yang mengikut Dajjal kerana lemahnya iman mereka. Tetapi bagi orang yang beriman, mereka tidak akan menerima satu pun daripada tawaran Dajjal, kerana mereka tahu bahawa Dajjal ni ialah orang yang akan menyesatkan mereka, dan mereka akan dibiarkan kelaparan. Jadi apakah makanan mereka pada ketika itu? Tidak lain hanyalah zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan mereka pun akan kenyang. Itu adalah kehidupan yang akan berlaku pada zaman Dajjal. Kemudian Dajjal akan berjalan lagi dan akan membawa syurga dan neraka. Digambarkan di dalam hadis, syurga dan neraka yang dibawa Dajjal ni ialah berupa sungai. 2 buah sungai, iaitu sungai api dan sungai air. Bagi orang yang beriman, mereka memilih sungai api. Sungai api yang penuh dengan ujian, dugaan dan cabaran yang berat bagi mereka. Mereka akan masuk ke dalam sungai api ni, dan pada masa itu mereka akan rasa sejuk. Sedangkan api itu pada pantai asalnya dilihat sesuatu yang panas, tapi sejuk sahaja bila mereka masuk ke dalamnya. Ini adalah seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS ketika mana baginda dicampakkan ke dalam api.
Dan mereka inilah orang-orang yang selamat daripada fitnah Dajjal. Dan mereka yang lemah iman, orang kafir, orang yang kufur kepada Allah, mereka akan pilih sungai air. Sungai air ini boleh digambarkan ialah sungai yang penuh dengan kenikmatan, sungai yang penuh dengan kemewahan, kebahagiaan yang sementara bagi pengikut-pengikutnya. Kita boleh gambarkan sungai air ni berupa dengan hiburan dan maksiat yang melalaikan sehingga mereka lalai untuk beriman kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana lemahnya iman mereka, mereka pun masuk ke dalam perangkap Dajjal ini. Dan mereka inilah penghuni-penghuni neraka Allah SWT di akhirat nanti. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada golongan-golongan ini. Dan kemudian Dajjal ini dia mempunyai sihir yang hebat. Sihir yang hebat sehingga ramai manusia terpedaya dengan sihir dan tipu daya yang dilakukan oleh Dajjal. Di antaranya ialah Dajjal akan menghidupkan semula orang yang telah mati. Dajjal akan panggil seorang pemuda ni, Dajjal akan belah badannya. Dan sebelah badannya akan dicampakkan ke barat, sebelah lagi akan dicampakkan ke timur. Kemudian Dajjal akan mencantumkan semula pemuda ini. Lalu dia berkata kepada pemuda ini, adakah engkau mengaku aku sebagai Tuhan? Lalu dia jawab oleh pemuda itu, tidak sekali-kali aku mengaku engkau sebagai Tuhan. Muka engkau buruk dan engkau adalah orang yang sesat lagi menyesatkan. Mata kau buta tetapi Allah tidak buta. Lalu marahlah. Lalu menjadi marah Dajjal atas jawapan pemuda tadi dan ingin dibelah pemuda itu untuk kali yang kedua. Tapi Allah telah selamatkan pemuda tadi. Itulah dia jenis-jenis tipu daya ataupun fitnah yang dilakukan kepada manusia ini. Sehinggalah ramai orang yang terpegun dan mengaku Dajjal sebagai Tuhan mereka. Tetapi ada juga yang beriman, yang tidak percaya kepada Dajjal, mereka akan lari daripada Dajjal dan selamatlah mereka semua. Rasulullah SAW ada mengajarkan kita beberapa amalan untuk kita selamat daripada fitnah Dajjal. Yang pertama, dengan membaca 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi ataupun 10 ayat terakhir. Seperti mana hadis Nabi SAW, man hafaza 10 ayatin min awali suratil kahfi usima min fitnatid Dajjal. Barang siapa yang menghafal ataupun membaca 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Ada amalan lainnya yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ketika tahiyat akhir dalam solat kamu, mintalah dengan 4 perkara, iaitu jauhkanlah daripada azab api neraka Jahannam, jauhilah daripada azab kubur, jauhilah daripada fitnah manusia dan jauhilah daripada fitnah Dajjal. Apakah doa tersebut? Doanya ialah Allahumma inni a'udzubika min azabi Jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid Dajjal. Dan ada seorang imam yang bernama Ta'us bin Kaisan. Dia menegur anaknya yang tidak membaca doa ini semasa tahiyat akhir sebelum salam. Lalu disuruhnya anaknya untuk mengulangi solatnya itu dan membaca doa ini. Dan ini adalah doa yang penting ketika kita berada di zaman-zaman fitnah ni. Perbanyakkanlah doa ini, perbanyakkanlah membaca surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita akan selamat daripada fitnah Dajjal. Dan ulama-ulama berkata, barang siapa yang sentiasa melazimkan diri mereka dengan mengamalkan kedua amalan ini, mereka akan berasa tidak selesa dengan fitnah-fitnah yang ada di dunia ini dan mereka akan menghindari daripada fitnah tersebut. Ini adalah kelebihan bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi. Jadi mudah-mudahan kita semua akan selamat daripada fitnah Dajjal dan kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat kita membaca amalan-amalan ini. Sekian, itulah saja daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik daripada kelemahan saya mohon ampun dan maaf. Semoga kita berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Bagi yang telah menonton video saya, jangan lupa share dan subscribe channel saya untuk mendapatkan lebih banyak manfaat daripada video yang akan saya sampaikan. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.